asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Maw'udi Al-Banjari dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan beliau ke-13. Betul. Ke-13-nya kalam. Ke-13-nya kalam artinya berkata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajibkan bagi zat akan kaunuhu mutakallimah, yang takluk yakni bertugaslah ia sifat saat ni dengan barang yang takluk dia oleh ilmu, iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus akan sebagai takluk dilalah, yakni takluk menunjukkan. Jadi ke-13-nya benda yang kita percaya ada pada Allah, ciri-ciri yang ada pada Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah. Ke-13-nya adalah kita yakin Tuhan itu ada kemampuan berkata-kata pada zat Tuhan. Kerana banyak ayat Quran menunjukkan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi dia ataupun dengan malaikat dia, menunjukkan dia itu ada kemampuan berkata-kata. Dalil dia firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Musa akan beberapa perkataan taklima. Masalah ni disyarah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Perkataan taklima ni dipanggil maf'ul mutlaq. Kalau mengaji bahasa Arab, dia ulang kalimah fi'il menjadi masdar. Kallama tu fi'il dia, maka diulang taklima itu dengan lafaz masdar. Maka diulang ni ada 3 fungsi. Pertama, litauqid, nak menyatakan, nak menguatkan perbuatan saat ni. Jadi kalau kita beri makna taklima ini dengan makna taukid, terjemuh dia lagu ni bunyi. Tuhan telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Sungguh-sungguh Tuhan berkata-kata. Peristiwa ni sungguh berlaku. Taukid mana? Peristiwa Tuhan bercakap dengan Nabi Musa betul-betul berlaku. Taukid. Kedua, maf'ul mutlaq dengan makna lil adad, bilangan. Darabtu darbatan, darabtuhu darbatan. Aku pukul dia 1 kali pukul. Ketiganya dengan makna lil naw'i, jenis dia. Darabtu darbatal habib. Kau ikutlah. Aku pukul dia dengan pukulan seorang kekasih. Maka jenis.
Maka ulama kata maf'ul mutlaq dengan makna taukid di sini. Bukan makna adat ataupun makna nau'iyah. Jadi terjemahnya peristiwa Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Musa ini betul-betul berlaku. Jadi siapa dia engkar Allah Ta'ala boleh berkata-kata, maka dia kufur kerana telah sabit perbuatan berkata-kata. Kalama ni fi'il kita punya. Fi'il madhi. Berarti fi'il Tuhan tu ada madi, ada mudhari'. Ya. Perbuatan Tuhan ada dulu, ada sekarang, ada akan datang. Perbuatan dia kecek dengan Nabi Musa, perbuatan madhi, lepas dah. Lah ni tak kecek lagi dengan Nabi Musa? Tak kecek dah. Maka perbuatan ada masa, sekalipun perbuatan Tuhan. Jika berkait dengan manusia ataupun makhluk. Manakala perbuatan Tuhan dengan diri dia sendiri dihukumkan dengan qadim lagi azali. Tuhan berkata-kata dengan diri dia. Tuhan melihat diri dia. Tuhan mendengar diri dia. Sekalipun benda itu perbuatan tapi di alam ketuhanan dipanggil alam qadim lagi azali. Manakala berkait perbuatan Tuhan berkait dengan makhluk, maka dia ada dulu, peristiwa tu dulu, peristiwa sekarang dan akan datang. Kaunuhu qadiran. Keempat belahnya kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah yang kuasa. Apabila ada kuasa, maka Tuhan itu berkuasa. Tuhan berkuasa dengan kuasa. Bermula maknanya itu satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Lagi mana Tuhan ada kuasa, maka dia tu berkuasa. Iaitu kudrat dan melazimi ia kaunuhu qadiran itu bagi kudrat. Lawannya kaunuhu ajizan, artinya keadaan Tuhan lemah. Biasalah, dalil maknawiyah sama dengan dalil ma'ani. Ke-15 kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah yang berkehendak. Bermula maknanya itu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan iradat. Iaitu lain daripada iradat. Kaunuhu muridan tu bukan kudrat, bukan iradat tu sendiri. Kesal dia. Dan melazimkan ia kaunuhu itu baginya bagi kudrat. Lawannya kaunuhu kariha. Artinya keadaan Tuhan itu benci. Benci ni maknanya tidak ada keinginan. Tuhan tak ada keinginan. Sedangkan kita tengok makhluk Tuhan ni, Tuhan pun sebut, aku buat apa yang aku ingin. Tuhan tu ada keinginan. Keinginan nak buat, tak boleh buat. Maka mustahil Tuhan itu tidak ada keinginan. Tahu? Nak pun tak on. Mustahil. Ke-16 kaunuhu aliman, artinya keadaan Tuhan mengetahui. Bermula maknanya itu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat ia bersifat dengan ilmu. Iaitu lain daripada ilmu dan melazimkan ia baginya. Kaunuhu aliman baginya bagi ilmu. Lawannya kaunuhu jahilan, artinya keadaan yang jahil itu mustahil. Ke-17 kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah hidup. Bermula maknanya itu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan hayah. Iaitu lain daripada hayah dan melazimkan ia baginya. Lawannya kaunuhu mayyitan, artinya keadaan Tuhan itu mati. Mustahil lah. Tuhan itu benda mati. Kita gerak ni siapa dia je buat. Kalau pencipta kita tu benda mati, mustahil sekali. Tak boleh nak terima akal kita boleh gerak, sedangkan pencipta kita tu selok. Ke-18 kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah yang mendengar. Bermula maknanya itu sifat sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan samuk, iaitu samuk itu melazimkan ia baginya. Lawannya kaunuhu asam, artinya keadaan yang tuli itu mustahil.
Ke-19 kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah melihat. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit, yang tetap, yang mesti. Bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan basar, iaitu lain daripada basar. Basiran ni bukan basar, dia kata. Dan melazim ke ia baginya. Sekalipun dia lain, tapi dia melazim ke ia baginya. Melazim ke basiran itu bagi basar. Lawainya kaunuhu a'ma, artinya keadaan yang buta itu mustahil. Ke-20nya kaunuhu mutakallima, artinya keadaan Allah Ta'ala yang boleh berkata-kata. Mutakallima. Kalam sifat. Mutakallim orang yang boleh berkata-kata. Ataupun zat yang boleh berkata-kata. Isim fa'il. Mutakallim. Bermula maknanya itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan kalam. Iaitu lain daripada kalam. Kaunuhu mutakalliman tu bukan kalam. Mutakalliman kita sebut dah bukan kalam. Takallamal mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Tu beza. Perkataan kallama belaka. Pertama takallama. Fi'il madhi. Takallama. Mutakallimu isim fa'il. Bi kalamihi sifat dia. Kalimatin. Isim juga. Tapi benda yang keluar daripada perbuatan takallam. Keluar daripada proses takallam, perbuatan takallam, keluarlah kalimatin. Maka takallam ni ada masa, ada madi, ada mudhari', ada amal, ada gapo. Manakala kalimatin tu sesuai dengan gapo dia, hak dia nak tunjuk daripada perbuatan dia. Dia nak suruh, dia nak marah, dia nak larang, dia nak gapo, maka keluarlah perkataan menurut apa yang dia nak kata. Maka dua ni ada masa. Perbuatan ada masa, benda yang keluar daripada perbuatan, kalimah-kalimah tu juga ada masa. Seperti anak kata, tolong buat air. Anak suruh, takallam. Maka perkataan anak akan menurut apa yang anak nak suruh. Dilalah menunjukkan gapo dia. Menunjukkan suruh, menunjukkan larangan, menunjukkan janji, menunjukkan gapo. Kalimah-kalimah. Hak qadimnya, zat yang bertutur tu qadim, dan sifat kemampuan hak boleh bertutur tu qadim. Dua tu qadim. Ketahui olehmu bahawasanya dalil atas segala sifat maknawiyah itu ain. Dalil sifat ma'ani, yakni diri sifat ma'ani itu sendiri, dalil dia tu pun sama. Maknanya ain itu benda sama. Sifat maknawiyah. Dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Dalil 20 hak wajib fardu ain kita mengaji, hak secara tafsirnya. Hak secara umumnya, nak mengesahkan Islamnya seseorang itu, wajib dia iktikad Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan mustahil bagi Tuhan bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dan harus bagi Tuhan bersifat dengan sifat harus. Hak tu hak, maka ia Islam dah lah. Atas pendapat muktamad Islam dah dia. Sekalipun dia tidak mengaji sifat 20 hak mengaji secara tafsir ni. Cuma sekalipun dia Islam, tapi Islam yang asi, yang berdosa. Kerana tak belajar sifat 20. Itu pendapat muktamad. Kerana dia sudah berpegang dengan dalil ijmali, akidah ijmali, maka dia sudah beriman dengan Tuhan, tetapi berdosa kerana tidak belajar secara detail sikit lagi. Pendapat kedua, orang yang tidak mengaji sifat 20 bererti tidak ada akidah dan kepercayaan dengan Tuhan. Maka sekalipun dia pegang secara umum, maka hukum dia masih lagi kufur. Kerana ada kecuaian dalam bab pengajian akidah wajib. Sebagaimana kalau kita cuai mengaji fardu ain dalam bab fiqh, tak mengaji maka ibadat kita tidak sah. Maka begitu juga apabila tak ngaji benda-benda akidah, maka akidah kita tidak sah. Jadi ada pendapat kata tak ngaji sifat 20, maka
tak ada akidah orang lagu tu. Hak muktamad sah dah email dia. Dalil dia Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dulu tak mengaji sifat 20. Sekalipun dia mengaji secara umum dalam Al-Quran tu disebut belaka sifat 20 dalam tu. Tapi tidak disebut perkataan mengaji sifat 20. Jadi pegang secara umum badui mari temu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, "Mu percaya kepada Allah?" Ya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Kedua, percaya mu sebagai Nabi. Percaya pada hari kiamat. Nabi kata pergi. Berimeh dah. Berimeh dah. Ada riwayat kata dipanggil orang Islam tak dipanggil orang berimeh lagi. Apabila orang berimeh secara umum lagu tu kita hukum ke dia sebagai Islam dulu. Sebagaimana Badui apabila temu dengan Rasulullah dia kata saya berimeh dah. Maka Rasulullah kata mu tak berimeh lagi. Berkatalah aslam tu aku sudah masuk Islam baru. Tak boleh kata aku orang mukmin lagi, panggil orang Muslim baru. Apa maksud orang Islam? Beza ke orang Islam dengan orang mukmin? Beza. Orang Islam ni, yakni secara zahir dia diperlakukan hukum hakam sebagai orang Islam. Yakni kalau dia sembelih halal darah. Halal boleh makan, dia boleh nikah dengan orang Islam, benda-benda hak kait dengan akidah sah beres. Kalau dia mati diurus dengan cara Islam, ditanam di perkuburan Islam. Tu dipanggil Islam. Manakala mukmin ni orang yang beriman lebih tinggi lagi kedudukan banding dengan orang Islam. Sekalipun benda tu lain-lain tapi benda ni saling melazimi. Apabila kita kata orang mukmin mesti Islam. Apabila orang Islam mesti syarat mukmin. Kalau tidak tak. Jadi mukmin hak mana hak disyaratkan Islam? Mukmin hak secara ringkas sanilah, beriman sana secara ringkas. Jadi sifat 20 ni ada bagi 4 pula. Pembahagian dia kepada 4. Banyak kali dah kita mengaji, faham kodok tak tahulah. Berapa puluh kali dah mengaji. Jadi tutup guru tua dulu duk syarah hak tulah tu. Faridah berapa kali habis? Dah 500 kali dah habis. Kitab Faridah mula. Habis hak ni mari hak ni baca Faridah pula. Berapa kali tak tahulah, ribu tak tahu. Jadi ngaji ni kena gitu semacam. Dengar semacam, murajaah semacam. Dengar kalau ada bertambah maklumat ke apa. Kadang-kadang kita mengajar ni, dalam mengajar tu ada tinggal poin ada tu. Dalam mengajar lain pula, hak tu lah juga. Tambah pula poin. Gitulah. Lebih-lebih lagi kita orang kampung, orang awal ni ngaji cara YouTube, ngaji cara TikTok lagu ni. Maka moga kita sibuk tak ada nak murajaah, kena sentiasa dengar. Apabila kita dengar, hak tak kita faham, mungkin kuliah dulu, faham pada kuliah ni. Mungkin kuliah akan datang, tambah lagi ilmu. Mungkin semakin faham, semakin faham. Tu penting belajar dan ulangi. Ada orang ngaji semakin semabuk, semakin tak faham, semakin keliru. Hak tu pening tu. Hak tu hak syarah dia pening tu. Ya asalnya mengaji semakin mantap. Kalau tak mengaji, sekalipun dia baca buku tapi dia tak mengaji, maka hak tu semakin keliru. Dia kata bagi kepada 4. Dalam 20 tu, pembahagian sifat bagi Tuhan tu ada 4. Hak ni menurut ilmiah lah. Dari sudut hakikat lianya, semua tu sifat Tuhan berlaku. Dari dia sabit kau benda ada, kau benda kau benda goni, kau gapo, hak tu perbahasa ilmiah. Sebagaimana dalam ilmu hadis ada perbahasa ilmiah dia. Ada hadis mudhar, ada mutarrak, hadis musalsal, hadis gapo dia macam-macam mu'an-an. Hadis gapo dia hadis sahih macam-macam lah, hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis gharib, hadis qatu. Maka tu istilah ilmiah dipanggil. Begitu juga di dalam ilmu tauhid ada istilah ilmiah. Dalam ilmu fiqh ada istilah dia, kau asah, muqabilul asah, kau sahih, kau mukharraj, kau mazhab, kau azhar, kau masyhur. Tu istilah-istilah dia. Begitu juga dalam tasawuf ada istilah dia, fana, baqa, wahdatus syuhud.
Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Makan bakok. Makan fanaul fana. Makan goni, makan nasi. Makan nasi tu. Macam-macam. Maka tu istilah dalam ilmu tu sendiri. Jangan campur dah. Istilah dalam nahwu jangan campur dalam istilah fiqh. Istilah dalam usul fiqh jangan campur dalam ilmu tauhid. Jadi campur habis pening kepala. Jadi dalam pengajian ilmu tauhid, kita ngaji dah habis dah sifat 20. Cukup dah pergi tu biarlah. Patut hak ni perbahasa ilmiah dia panggil. Kadang-kadang benda tu kalau kita tahu tak rugi, tapi hak wajib dah kita habis dah, kamu ngaji dah faham jelas dah saat ni. Patut terbahagi kepada 20, bagi kepada pak salbiah tak tahu tak apa. Kerana apa? Kerana hak pentingnya pegangan kita dan kepercayaan kita mengenai Allah. Pembahagian dia mengenai sifat kau tu tak apa, tak ada masalah apa. Hak penting kita percaya hak 20 saat ni. Hak secara umum hak 20 secara umum. Pertamanya dia bagi pak pertama dipanggil nafsiyah. Namanya iaitu satu saja sifat wujud. Apa maksud sifat nafsiyah? Yakni diri sifat zat tu sendiri. Apabila adalah zat, maka adalah sifat ada. Apabila tak ada lah zat, maka tak ada lah sifat ada. Seolah-olah ada itu adalah nafsi zat. Nafsu zat. Diri zat la ghairuhu, bukan hak lainnya. Maka ada dengan zat ni benda tolong. Apabila ada zat, maka adalah. Ada tu. Maka tak ada zat, tak ada lah ada. Kita tak nampak benda lebih. Apabila ada zat, ada orang nampak bocor sikit. Tu sifat ada punya. Bocor nampak sikit. Dah lah. Ada zat tu lah. Tak ada benda lebih. Lebih daripada tu. Memang nampak zat lah. Ada pun ada zat. Tak ada istilah. Saya tergambar dah ada. Tapi tak tergambar zat. Tak boleh. Saya tergambar. Tergambar. Rupa bisikal misalnya. Kita gambar ke rupa bisikal. Maka boleh tak kita gambar rupa bisikal tanpa kita gambar ke dia tu ada? Tak boleh. Ataupun kita gambar ke ada saja. Bisikal mau tak gambar ke ada lagu mana? Ya kena ada ke apa? Ada ping, ada bisikal, ada rumah, ada benda, ada zat. Tu sifat wujud. Keduanya sifat salbiyah. Apa maksud sifat salab? Salab maknanya mencabut. Salbiyah. Ada doa dipanggil doa daripada tercabut iman. Salbul iman. Doa menyebabkan tercabut iman. Doa selamat daripada tercabut iman. Salab ni cabut. Cabut ke apa? Mencabut benda-benda yang tidak layak dengan Tuhan. Sifat-sifat ni apabila ada Tuhan, maka tercabutlah sifat-sifat yang tak layak dengan Tuhan. Ada berapa sifat tu? Ada 5. Pertama kidam, yakni tidak. Tengok terjemah. Tidak ada permulaan. Permulaan tu benda tak layak, maka kita tolak ke, kita salap ke daripada zat Tuhan, kita buang daripada zat Tuhan, kita negatif ke daripada zat Tuhan, iaitu kita kata Tuhan tu kidam. Yakni terjemah dia, tidak ada permulaan. Ada permulaan tak layak. Bakak tidak hancur Allah Ta'ala. Tidak berakhir Tuhan. Bakak. Mukhalafah lil hawadih. Tidak sama Tuhan dengan makhluk. Sama tak layak. Qiyamuh binafsih. Tidak berhajat Tuhan. Berhajat tak layak. Wahdaniyah, tidak berbila-bila Tuhan. Berbila-bila tak layak. Maka sifat-sifat ni menolak ke hak tak layak dengan Tuhan. Maka masuklah kategori sifat salbiyah. Ketiga dipanggil sifat ma'ani. Namanya iaitu 7. Sifat ma'ani ni ada 7. Iaitu kudrat. Kita terjemah dengan kuasa. Iradat, kemampuan untuk berkeinginan. Tuhan boleh ingin nak buat gapo-gapo kerana ada kemampuan untuk berkeinginan. Ilmu, kemampuan untuk mengetahui. Ada di zat Tuhan kemampuan untuk mengetahui. Dengan kemampuan inilah Tuhan bertahu macam-macam maklumat. Hayah,
kemampuan hidup. Dengan kemampuan hidup ni lah Tuhan hidup. Bukan Tuhan hidup dengan nyawa. Bukan dengan bateri. Bukan dengan gapo. Sama kemampuan mendengar. Dengan kemampuan mendengar ni lah Tuhan mendengar. Basar, kemampuan melihat. Dengan kemampuan melihat ni lah Tuhan melihat. Ketujuhnya kalam, kemampuan berkata-kata. Adanya kemampuan berkata-kata di zat Tuhan, maka Tuhan boleh berkata-kata dengan siapa. Kalau Tuhan tak boleh berkata-kata, logilah terpulang kepada dia. Dia tak boleh kata-kata. Dengan Nabi pun tak boleh kecek. Dengan malaikat pun tak boleh kecek. Dengan diri sendiri dia pun tak boleh kecek. Logi. Yang penting dia ada kemampuan berkata-kata. Tahu mana? Dia sendiri sebut. Saya ada kemampuan berkata-kata. Dia kayak dia kecek dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa. Mana mungkin satu zat boleh berkata-kata tapi dia tidak ada kemampuan berkata-kata. Lepas tu dia gunakan apa dia? Masalah. Keempatnya sifat maknawiyah. Namanya iaitu 7 sifat pula, iaitu kaunuhu qadiran. Terjemah dia apa? Tuhan Maha berkuasa. Tuhan, keadaan Tuhan Maha berkuasa. Keadaannya Allah muridan Maha berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaannya Allah sangat mengetahui. Maha mengetahui. Keadaan kaunuhu hayyan, keadaan Tuhan Maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Tuhan yang Maha mendengar. Maha ni bukan mutu yang maha. Maha ni maknanya sangat bisa, sangat hebat dalam bab mendengar. Benda hak tak boleh dengar, dia boleh dengar. Bisa sungguh. Tu maha dia panggil. Kalau orang jadi tok guru, jadi guru bisa dah. Tapi kalau sebut maha guru, bisa lagi lah. Duli yang maha mulia. Bukan harga maha murah ni. Maha ni bisa lah. Grand dia panggil. Grand master. Kalau master saja tak apa lagi. Kalau grand master. Kalau jreng keng keng tu tak boleh lah. Jeng kong keng tu tak. Grand master dia panggil. Maha guru dia panggil. Kaunuhu basiran, keadaan Tuhan Maha melihat. Kaunuhu mutakallimah, keadaan Tuhan Maha berkata-kata. Maka maknanya sifat nafsiyah itu wallahu a'lam. Ustaz, ketika kuliah online Ustaz, saya dengar live sambil rojok kitab. Tapi saya rasa tak fokus lah antara nak tengok kitab atau dengar syarah Ustaz. Macam mana ya Ustaz? Jangan baca. Ketika belajar, jangan membaca. Ketika membaca, jangan belajar. Benda tu kita kena fokus. Kalau kita baca, hilang fokus kita. Sebab tu ketika dengar syarah, dengar. Kita tak ingin baca, cuma kita catat apa yang kita dengar. Dengar nombor 1. Sebab lah ni kita duduk mendengar. Apabila mendengar, kita kena fokus di telinga. Dengar, tulis. Ada setengah guru suruh dengar saja, jangan tulis. Tulis di rumah pula. Takut apabila kita tulis, kita tak fokus ke dia. Tulis. Tak dengar dah, poin banyak mana dah. Masa kita tulis misalnya. 2 saat misalnya. Dia kecek berapa kali patah dah. Tinggal poin dah. Maka ada setengah guru kata, ketika belajar, jangan tulis. Dengar saja, perhati, ingat ibarat dia. Kelik rumah baru tulis. Ada guru suruh tengok ke dia macam. Jangan tengok kitab, sebab akan ganggu fokus. Ada setengah guru, jangan tengok dia, tengok kitab. Ada juga kaedah, tengok kitab. Salah-salah kau boleh tengok kitab. Jangan duk tengok ke dia. Macam-macam kaedah guru. Ada kaedah tak benar, catat teh. Tak benar. Guru mesti kitab kosong. Kalau ada catat teh dia pihak. Apa? Kerana dia suruh hafal semua catat teh dia. Apa lah.
Ada guru tu minat suruh tulis. Semua. Kalau tengok kitab kosong pula, dia pingat pula. Pop. Jadi pening kita. Betul jadi nulis, betul tak tulis. Jadi atas guru. Atas kita lah selesa lagu mana. Yang penting, ketika guru tu syarah, fokus pada syarah dia. Kerana apa? Daripada mulut guru ni tidak ada dalam kitab. Daripada mulut guru, gilah mana-mana kitab, kadang-kadang tak ada. Kerana kadang-kadang guru dia buat khulasah. Dia buat ringkasan daripada banyak-banyak kitab. Contoh-contoh dia, perkataan-perkataan dia, terjemahan dia, sebab tu dia catat. Penting tu perkataan guru. Kalau hak dalam kitab, kita boleh baca. Bila-bila kitab ni kita boleh baca. Bila-bila duk saja kita boleh baca semula, ibarat dia. Tapi hak dalam mulut guru, hak tu paling payah sekali. Sebab tu penting belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya belajar itu, ilmu itu dengan belajar kerana nak ambil poin tu, mulut tu. Syarah dia. Sebab itulah timbul istilah hadis. Hadis ni apa dia? Syarah kepada Al-Quran. Al-Quran kata apa dia? Aqimus solah. Dirikan sembahyang. Itu royak. Sembahyang, rokok, akad, takbir. Ada dalam Al-Quran. Sebut baca Fatihah, patu rokok. Ada sebut. Summa yusalli, summa kabir, summa. Ada sebut? Ada. Pasal apa dia syarah? Nabi Muhammad syarah. Sahabat dengar. Oh. Quran boleh baca bila-bila. Tapi masa Nabi Muhammad syarah, timbul istilah sunnah itu syarah kepada Al-Quran. Sebab tu nas kitab betul. Dengar dulu syarah dia. Lebih-lebih lagi jangan baca hasyiah. Jangan baca hok ada ta'liq. Sebab tu kalau ngaji hanya dibenarkan bawa mata saja. Kalau nak bawa syarah, time kita study lepas tu. Murajaah baru nak baca syarah. Kalau tidak akan terganggu fokus kita. Kalau kita qada subuh, kerana nak baca kunut hak pendek. Tak usah baca pun tak apa, muka sunat ya tu kan. Sunat abad pun tak apalah nak terik pada malu kat orang. Buat lolak semaya sunat 2 rakaat lah. Nak baca juga baca kunut pendek. Sami Allah liman hamidah lah. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tak payah kat tangan apa? Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa maksud li'an dalam bab munakahat? Li'an ni maknanya asal daripada laknat. Laknat, apa maksud laknat? Dalam Quran sebut laknat. Tuhan melaknat iblis. Apa maksud laknat? Tuhan menjauh ke iblis daripada kasih sayang dia. Maka laknat ni, yakni kita berdoa supaya orang tu tidak disayangi Tuhan. Jauh daripada rahmat kasih sayang Tuhan. Li'an ni gini, ya asal cerita li'an ni. Dalam bab munakahat, yakni seorang suami mengesyoki ataupun yakin yang isteri dia berzina. Apabila isteri dia berzina, maka dia nak pergi kepada Tok Qadi, nak royak, dia tak ada bukti. Dia seorang yang tengok peristiwa tu. Maka dia tahu dah isteri dia berzina. Maka dia pergi jumpa Tok Qadi, saya nak royak isteri saya berzina. Tok Qadi akan minta bukti 4 orang. Kalau bab zina, saksi 4 orang. Tak boleh buat mai bukti, saya akan rotel awak, hukum qazah pula. Awak menuduh orang tu berzina, sekalipun isteri awak. Dia kata, tak, saya tengok. Okey, kalau awak tengok, awak kena laknat. Boleh awak nak lepas daripada hukum qazah ni, awak laknat isteri awak. Ayat kata, kalau saya gini, dia laknat atas diri dia. Kalaulah isteri dia tu benar, dia pula kena laknat. Buat 4 kali, lepas tu, dia ada cara dia lah. Tu dipanggil laknat. Kalau isteri dia mengandung, kalau dia rasa anak tu bukan anak dia, anak zina, maka dia kena laknat. Menafikan anak dia ke apa dia. Ya adalah, tu dipanggil li'an. Li'an ni apabila buat lagu tu, automatik suami isteri tu bercerai dan tak boleh berkahwin sampai bila-bila lah. Dia panggil bainunatul kubra dipanggil. Dia panggil cerai putus, cerai besar. Yakni tak boleh rajak sampai bila-bila dia. Kerana dia tak mempercayai dah isteri dia. Kalau balas setara mana, tak apa lagi. Tapi kalau li'an, tak boleh nikah sampai bila-bila. Kalau kita sebelum musafir, kita menetapkan tempoh musafir 3 hari. Adakah kita boleh lakukan jamak qasar atau dah terbatas sebab kita tetapkan tempoh kita nak duduk tempat tersebut 3 hari, boleh lagi. Boleh lagi jamak qasar. Dia tak boleh 4 hari. 4 hari tak boleh lah jamak qasar. Tak kira waktu masuk dan waktu keluar.
Contoh kita sapa hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, hari Khamis kita nak tubik dah. Okey, boleh jamak belakang. Boleh jamak belakang seminggu tu. Kerana apa? 3 hari tu. Hak ni hari keluar tak dikira. Saya ada kemuskilan. Saya ada nazar, puasa tapi terlupa dah. Buat ke belum? Sekarang saya teringat. Boleh kau saya tunaikan nazar tu? Teringat ke apa? Teringat buat kau, teringat nazar. Nazar tu memang teringat. Buat kau dok ni. Oh tak teringat juga. Lepas tu teringat kau. Teringat nazar ya. Oh teringat nazar dok. Lah ni tajuk cerita buat kau dok. Saya rasa dah buat dah tapi lupa pula. Lupa pula. Betul ingat, betul lupa ni selok orang lagu ni. Macam mana tu ustaz mohon penjelasan. Cara dia panggil saing kita. Demo okey tak? Kau demo nyanyuk tak nyanyuk. Ingat dah hari ni hang berpuasa dah. Dah ingat. Kita berpuasa. Wak tanda, wak cacat sikit. Saya telah puasa pada hari ni. Cetak wak video. Bukti saya telah puasa. Jelas, ingat tak ada dah. Ni puasa sore tak tahu kalau ya puasa seminggu dah. Puasa dah amu. Tak puasa. Puasa tak puasa. Nyanyuklah tu. Jadi kena buat bukti sikitlah. Buatlah lagu mana. Tapi kalau kita tak yakin, maka wajib kena tunaikan semula. Kerana hukum asalnya kita tak puasa. Hukum asal lagu tu. So dak semaya makmu ikut email semaya baca surah Fatihah bertukar makhraj ha dengan ha. Alham ha dengan ha ha serati dengan ha dadon. Email belajar dah tajwid tapi tak boleh nak ubah. Email tak tahu lagu mana tak boleh nak sebut ha dengan ha dekat-dekat. Alaihim sebut maghdubi alaihim kok mana bunyi tak boleh him ha baris bawah bunyi him tak boleh bunyi him dia sebut hing pacira tak tahulah ya adik-beradik berhing kau dia hing pacira alaihim hing bunyi hing macam kadang-kadang kalau ha sengeling bunyi hing kalau ha tu bunyi nipis juga rahim. Lepas tu hing alai hing nak suruh beza hing ha dengan ha. Boleh kau dok ha dengan ha ni kalau dekat ya makhraj dia dekat-dekat jauh tapi sebutan tu ramah hok dekat-dekat. Maka kalulah nipis sikit kau ataupun tebal sikit kau tak tepatlah bacaan dia masih boleh jadi imam lagi. Kerana benda ini sifat huruf ni masuk dalam kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Hanya orang yang begitu mendalam dalam bab qiraat baru betul. Jumpa dengan 5 orang guru, 5 orang salah baca. Sok baca lagu ni, hok ni baca lagu ni. Hok ni baca lagu ni. Kalau tok guru Iraq dia baca cara Iraq, kecik Iraq. Tok guru Syria baca cara Syria. Tok guru Yaman hok tasawuf ni baca cara Yaman. Tok guru Kelantan ambo dulu ngaji kah koh ke. Astagfirullah. Kah koh ke pun ada juga. Koh ke le mi apa nak. Gapo dia tak baca. Alaihim no. Bisi sing bagi bawah juga. Bismillah. Macam-macam baca. Ha tak tahu mana dok kau gapo dia. Wala bowling, wala zoling, wala daling, macam-macam. Ada baca dekat kat nak sopo dah tapi hok ni lagu macam-macam. Lidah manusia. Bab tu Nabi Muhammad baca Quran 7 lurah. 7 qiraat. Kadang-kadang Nabi baca bukan fasih dengan qiraat. Bukan fasih bahasa Arab. Guna bahasa lain sebab meraikan. Maka bonipis-nipis tu kira sah lah. Jangan tukar berat selajuk lah. Jangan alaihim jadi alaijim. Atau alaising mata kaji semati. Tu mengarut lajuk lah tu. Alaihim sikit-sikit boleh lah. Betul kau solat 4 rakaat lepas Isya pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Hang tak ingat hadis ni. Ada kodok kelebihan semaya sunat 4 rakaat lepas Isya.
Tak ingat dah. Bagaimana niat dan cara menunaikan solat tersebut? Maya gitulah. Saja aku semaya sunat ba'diyah isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh ijazah ke selawat Nuril Anwar dan kelebihan dia amalan setiap hari berapa kali. Jadi bacalah selawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala Nuril Anwar. Wa sirril asra. Wa tiryakil arya. Wa miftahil babil yasa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Wa alihil atahar. Wa ashabihil akhya. Adada ni'amillahi wa ifdadih. Baca 10 kali pagi, 10 kali petang. Selawat Sidi Ahmad Badawi. Amal insya-Allah boleh nur banyak. Nur ni satu cahaya. Satu keterbukaan. Satu kemudahan di dalam buat apa saja. Belajar. Kalau ada nur jadi mudah. Boleh ijazah ke cara memikat isteri. Muju pikat isteri. Kalau pikat bini orang selok. Boleh ijazah tak cara pikat isteri. Saya tak reti. Dah nak manja dengan dia. Dengan isteri. Sampai isteri syok saya ni saya kodok dia. Tapi dalam hati penuh kasih saya. Dia sekarang duduk jauh. Sekarang bulan yang sepatutnya. Berapa bulan yang sepatutnya tak boleh tinggal ke suami. Adakah amalan untuk tenangkan hati dengan selawat yang boleh sampai hakul yakin? Risau sebenarnya sebab dah lama tinggal duduk jauh. Sekian terima kasih. Siapa dia suruh duduk jauh? Kita apabila duduk jauh dengan seseorang, bukan kata isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, maka hati kita pun jauh lah. Lama tak tanya khabar dia. Lama tak bergurau dengan dia. Lama tak berkecek dengan dia. Jadi jauh perasaan. Tu biasa ya tu. Duduk jauh tiba-tiba nak rasa rapat. Payah. Kita kalau waris tak jumpa lama kekok dah. Maka tu biasa. Jadi nak suruh rapat, kena duduk rapat lah. Lepas tu kecek kena puji lah bini kita. Panggil lah bini kita wali. Wali Tuhan ahli syurga tu. Panggil comel. Panggil wangi. Ni panggil busuk banga. Panggil itik, panggil mek buyung, panggil bewok bini kita, panggil badok, panggil gapo. Tak boleh lah. Kata-kata tu menjauhkan kita lagi. Lebih-lebih lagi perempuan. Kalau guna perkataan manis, dia suka. Tak wipiti tak apa. Kita ayat dia ahli surga. Okay. Tak apa, tak makan pun tak apa. Jadi, duduk jauh tu, mana boleh. Dia kata, apabila jauh, tak tenanglah hati. Main dengan PJJ ni kak. Bini duduk jauh, pulah lah dia. Tak cakap jalan, kata nyasar, sepak ting. Jalan dah tu. Dia beza orang nikah dengan orang tak nikah. Orang tak nikah tak ada masalah. Dia tak pernah merasai satu tu. Maka dia tak tahu satu pengalaman tu. Pengalaman yang sangat mengembungkan. Jadi dia tak ada perasaan lagu tu. Mana kalau orang nikah, penuh merasai suasana lagu tu, maka dia jadi kacik. Apa yang kacik halus. Sepak ting, kosi-kosi. Maka dia kata lagu mana amalan nak suruh tenang dengan selawat. Nak selawat ke Nabi. Tak boleh selawat dah putus sebeh pun dia teringat kok bini. Kena pergi jumpa dia, duduk dekat-dekat, apa duduk jauh. Risau sebenarnya. Memang risau. Ambo tengok salah demo perisau tu. Nampak risau dah kata duduk tinggal lama-lama. Jangan tinggal lama-lama. Memanglah orang tua kata saya ke isteri tinggal-tinggal ke. Tinggal-tinggal sebentar. Jangan tinggal lama tak ingat menikah lain dah dia tak tahu. Mete-mete kau saya kau jauh tinggal. 4 bulan tinggal. Setahun setengah tinggal. Kelik-kelik ada anak dah bini kita. Masya-Allah anak kita. Anak kita apa tinggal 4 tahun tu biar anak. Mengapa dia? Nikah dengan orang lain dah bini kita tu. Jadi duduk jauh tu masalah juga. Sebab itulah sahabat-sahabat nak duduk dekat dengan Nabi tu. Setengah riwayat kata apabila Rasulullah meninggal, sahabat ada 124,000 orang. Separuh daripada tu berdoa supaya dia mati dulu sebelum Nabi Muhammad. Tak sah pisah. Tu Rasulullah dengan separuh 124,000. Berapa jadi? Berapa? 100 jadi 50. 20 jadi 10. 95.
65,000 orang nak mati sebelum Nabi Muhammad. Tak sanggup nak pisah dengan Nabi. Sahabat-sahabat. Boleh Ustaz ceraikan secara ringkas apa itu ilmu aruk qafiyah. Mana soalan? Kami menuntut ilmu melalui media sosial dengan mana-mana ustaz lah dan beramal dengan ilmu tersebut yang dipelajari di media sosial. Adakah ustaz itu boleh dikira sebagai guru kita secara khusus? Ya, boleh jadi. Cuma kenalah guru online hamba. Main guru online. Guru live hamba tak ada. Guru online saja, boleh. Zaman dulu tak ada ni media sosial ni kakak ni. Maka dulu penyampaian mesti hadir di hadapan guru. Dulu nak tik suara lah, payahnya lah. Nak tik rakai lagu ni lagi-lagi lah. Sekarang mudah dah. Maka dikira guru, ya. Dikira guru, kira belajar. Ya, kira belajar. Cuma kekurangan dia tidak dapat pahala hadir majlis. Tidak nak kata sabit guru, boleh. Tak ada masalah. Sabit guru tu tetap sabit guru. Cuma kena tulislah guru online. Biar jelas. Takut orang faham. Masya Allah. Awak tak ngaji pondok, saya tak ngaji pondok. Tapi ni guru awak belakang. Guru online saja. Ni guru Mekah, guru Yaman, guru Kapol. Masya Allah, awak ngaji masa bila? Saya ngaji masa duk jual kuih gitu ya. Ngaji masa jual kuih online kan. Jadi takut jadi tertipu juga kadang orang tu guna nama guru lah. Ada berapa guru awak? Ijazah gini-gini. Kat 500 orang guru saya. Masya Allah. Bila masa awak ngaji online. Jadi kena sebut ngaji online. Dapat jadi guru? Ya, jadi guru juga. Apakah ilmu aruk dan qawafi? Aruk ni ilmu pak kita berkali jarang guna. Sebab kita ada kaedah khas. Aruk ni berkait dengan syair. Qawafi juga berkait dengan syair. Aruk dengan qawafi ni ilmu timbangan syair. Mustaf'ilun, fa'ilun. Dia panggil bahar basik. Dia ada 16 bahar. Bahar ni timbangan dalam syair. Syair ni tak boleh tulis kosi-kosi. Dia jadi tak betul. Kalau kita lah macam patung lah. Patung tu dia kena ada. Kalau tidak dia jadi lari. Makna dia jadi. Hatta nahu sendiri pun kena ubah kerana nak betul dengan aruk dengan qawafi. Biar betul syair. Kita pun kalau kecek dia. Kalau dalam syair pun kita kerak perkataan lah. Macam kerana. Kita kerana potong kerana jadi habis. Sebab apa? Nak betul ke syair. Maka ni aruk qawafi ni ilmu syair. Maka Arab ada ilmu dia. Orang Melayu ada ilmu dia. Ada ilmu gurindam, ada ilmu patung. Patung dia patung 2 kerak, patung 4 kerak, patung 6 kerak. Patung macam-macam lah. Kata bidalah, macam-macam lah. Hak tu aruk qawafi ni orang Arab lah. Maka biasa orang mengaji aruk qawafi ni adalah nak cek syair tu betul kodok menurut wazan dia ataupun dia nak mengarang syair Arab. Orang dulu, orang Melayu kita dulu ngaji kau ni nak tulis syair Arab. Tok guru dia kita Syekh Ahmad kau apa dia. Minat mengarang kita Arab. Aruk qawafi. Dari sudut penggunaan dia tidaklah banyak sangat kegunaan dia. Dalam solat sujud yang terakhir kita boleh baca berapa doa dalam sujud terakhir. Ikut kita nak baca sejuta ke. Sebab apa? Kerana sujud ni rukun panjang, kita boleh sujud selama 14 tahun pun tak apa. Sujud pun kaya rukun panjang. Kalau rukun pendek tak boleh. Panjang sikit terbatal lah semaya. Rukun pendek. Rukun panjang, lagi nak. Betul kau 3 doa saja dalam sujud. Siapa dia ajar dia ni 3 doa saja benar. Apa nak kata? Bukan kata cerita kau tu ni fairy tale. Awak hanya ada 3 permintaan. Wahai kuasa bulan, maka tengok. Tak ada. Waktu selama. Lepas pada sujud, kita tahiyat akhir. Lepas habis tahiyat akhir, kita baca penghulu istighfar. Boleh kau buat macam tu. Ikutlah nak buat lagu mana. Amalan, pahala, belakang. Yang penting, kita sentiasa ingat Tuhan, ingat Nabi kita. Sentiasa berhubung dengan Tuhan, dengan sebut nama dia, berzikir kau apa. Ingat nama Nabi Muhammad, selawat ke dia. Ingat diri kita, sentiasa istighfar. Hidup kita ni biar sedar.
Biar sedar diri kita, sedar Nabi kita, sedar Tuhan kita. Lagu tu ya. Ikutlah kita nak doa cuma mana. Tak tahulah siapa dia ayat kata 3 doa saja untuk syarat 3 lah. Saya nak tanya ayat yang perlu dibaca untuk pagar kawasan rumah daripada gangguan luar. Gangguan ni ada 2. Pertama gangguan zahir, kedua gangguan batin. Gangguan zahir ni macam-macam lah. Orang curi, orang gapo, penjenayah, kau gapo, tu gangguan zahir. Gangguan zahir ni kita boleh guna polis. Kita boleh guna pagar elektrik. Kita boleh guna anjing. Kita boleh guna ular sawa. Masuk tu kena beli. Boleh juga. Kalau tu hak zahir. Manakala hak batin pula, hak benda halus pula, dia kena baca ayat Quran. Antara amalannya, amalan orang tua-tua dulu pagar dengan ayat kursi. Ayat kursi. Ambil cari terah hasil Jawa, boleh sedekah ni, sedekah. Ni sedekah. Sini kau sini, sedekah. Ada orang gini juga, sedekah sini kau sini, betul juga. Tapi sedekah sini. Ambil sedekah cari 4 potong. 4 potong. Tengah malam, tengah hari takut dia nampak pelik. Bawa tuku bawa batal asal Jawa, 4 batal ni. Pergi depan baca ayat kursi. Baca ayat kursi, ambil garam. Ambil lada benar, bubuh, capur. Garam dengan lada benar, bubuh. Pergi bocu. Rumah kita bocu. Ikutlah start bocu tu kau. Sebelah kanan, sebelah depan, sebelah kanan. Pergi pacok. Katok tuku. Niat nak buat pagar pada rumah kita daripada sihir, daripada semua gangguan makhluk, hak benda negatif, benda apa dia, orang sihir, orang santau, sebut belaka hak kita ingat. Gajah, rimah, halau, bewok, serati, apa semua jangan masuk. Orang hak niat jahat, orang hak niat nak deki tempat kita jadi hancur binasa, jadi seperti air macam bacalah ayat. Kita nampak supaya japi dah, supaya bakit dah. Sopo ngatok bomo dah, genim. Siapa dia masuk, niat tak molek jadi labi, jadi koro, jadi kambing, jadi itik. Baca belaka. Cocok ambil garam, pok sumbat dia. Kambuh. Lepas tu jalan. Jalan belah-belah tabu garam. Cocok pula. Pop. Buat 4 juru. Jalan tu sambil baca ayat kursi. Niat, ya Allah ya Tuhanku, jadilah sebagai pagar pelindung jadi semua daripada serangan musuh, serangan deki orang jahat. Minta takis balas segala kejahatan. Sebut belaka. Macam itu orang dulu dia doa supaya dengan japi dia. Orang dulu tidak doa tu. Kita ke Rabbana atina. Dia tak tahu orang dulu dia tak reti nak kecek bahasa Arab. Dia kecek bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, jadi ke orang hak nipu hamba, orang hak lipat hamba, orang hak gapo. Jadi koro, jadi labi, jadi itik serawuk gapo. Doa nak bakit belaka. Maka kalau dia tak dengar gini hakikatnya. Baik baca. Doa tu belaka. Japi-japi serapah ni sebenarnya adalah doa permintaan kita dengan Tuhan. Jadi orang Kelantan ada japi serapah dia. Siapa dia masuk seperti air, gapo dia. Macam-macam orang zaman dulu. Jadi air, jadi batu. Kalau nak curi, kepit pintu lah jatuh. Termakan lada lah. Masuk dalam mata, jadi pedih. Habis japi lagu tu, insya-Allah. Itu adalah doa kita dengan Tuhan. Jadi boleh buat lagu tu, insya-Allah manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah bermusafir. Berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kamu bermusafir. Melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari
yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah, dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.